Baik, Sahih. Sabah dijadual menerima kemasukan penerbangan antarabangsa yang pertama dari Singapura pada 16 dan 29 April ini selepas pintu sempadan negara dibuka pada 1 April lepas. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin berkata penerbangan berkenaan adalah melalui pesawat Air Asia dan Scott Penerbangan Tambang Murah Singapura. Datuk Jafri yakin ramai pelancong Singapura yang menanti penerbangan ke Sabah kerana sebelum ini beliau telah mendapat jemputan bersama ejen pelancongan negara berkenaan untuk berbincang perkara tersebut. Selain Singapura, penerbangan dari Brunei Darussalam juga akan mula beroperasi ke Sabah bermula 6 Mei depan dengan 2 kali penerbangan dalam seminggu iaitu pada hari Jumaat dan Ahad. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Juada Keluarga Malaysia anjuran sebuah pusat peranginan di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Jafri turut optimis dengan peralihan ke fasa endemik mulai April ini, lebih banyak hotel dapat menyediakan hidangan juadah pelbagai jenis makanan sekaligus memeriahkan suasana Ramadan. Peralihan ke fasa endemik telah membuka ruang dan peluang lebih luas untuk aktiviti rakyat kembali aktif. Bagaimanapun, masyarakat perlu beringat untuk terus mengutamakan norma baharu termasuk tidak melupakan perlindungan vaksinasi bagi golongan kanak-kanak. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Kota Kinabalu, Dr. Suhaila Osman menyeru ibu bapa agar membawa anak-anak yang layak untuk mendapatkan vaksinasi ke pusat pemberian vaksin terhampir. Kota Kinabalu sahaja kadar vaksinasi bagi kanak-kanak lebih 25%. Tetapi itu masih belum mencapai sasaran yang kita sasarkan. Memandangkan pada 1 April border telah dibuka ya dan sekolah juga telah dibuka. Jadi kemungkinan untuk anak-anak anda dijangkiti virus COVID-19 agak tinggi. Jadi adalah wajar untuk anda membuat keputusan bagi membenarkan anak-anak anda menerima suntikan. Dr. Suhaila menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Setakat 3 April, hanya 1,436 orang atau 0.35% penduduk kanak-kanak di negeri ini telah lengkap dos vaksin. Manakala seramai 98,072 kanak-kanak atau 23.84% pula telah menerima 1 dos vaksin. 5 laluan utama bermula dari Pelabuhan Sepanggar Kota Kinabalu menuju Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP akan ditutup bermula esok 6 April hingga Sabtu 9 April dan juga Isnin depan 11 April. Ia melibatkan Jalan Teluk Sepanggar, Jalan Susur Teluk Sepanggar, Jalan Politeknik, Jalan Rugading dan Jalan Tengah KKIP Tuaran. Menurut kenyataan Pengarah Jabatan Kerja Raya Sabah, Insinyur Ali Ahmad Hamid, penutupan sementara tersebut bermula 8 pagi sehingga 2 petang. Ia bagi memberi laluan kepada kerja mengangkut tangki bersaiz besar untuk pembinaan kilang pembuatan kerajang tembaga SK Nexilis di KKIP. Sehubungan itu, beliau menasihatkan pengguna jalan raya agar berhati-hati dan menggunakan jalan alternatif. Dalam masa sama, mematuhi arahan kawalan lalu lintas oleh pihak polis Diraja Malaysia sepanjang penutupan tersebut. Sementara itu, bekalan elektrik di kawasan terlibat juga dijadualkan mengalami gangguan pada tempoh sama. Menurut kenyataan Sabah Electricity Sendirian Berhad ACSB, antaranya Kampung Gentisan, SK Gentisan, Jabatan Laut Sabah, Jalan 1 KKIP Barat, Kampung Kuala Menggatal dan Terowong Sepanggar bagi memberi laluan kepada pengangkutan muatan bersaiz besar tersebut. Program Jelajah Ramadan RTM wajar dicontohi jabatan dan agensi lain dalam usaha mendekati dan menyantuni golongan memerlukan. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik Datuk Suhaimin Nasir berkata, program tanggungjawab sosial korporat CSR itu amat bertepatan dengan usaha kerajaan membantu rakyat yang terkesan akibat penularan COVID-19. Datuk Suhaimi berucap demikian ketika merasmikan program Jelajah Ramadan panggilan Pulau Sandakan FM 2022 di Kampung Nunuyan Laut Sandakan. Teks ucapannya dibacakan Adun Sungai Manila Mokran Ingkat.
Sementara itu, dalam ucapan pengarah penyiaran Sabah Zulkifli Mohamad yang dibacakan Ketua Penolong Pengarah Rancangan TV RTM Sabah, Aris Arapa berkata, program turun parang ini berupaya mengeratkan lagi kerjasama strategik antara RTM dengan agensi lain selain peluang mendekati pendengar dan penonton RTM. Pelaksanaannya juga telah mendapat reaksi positif pemimpin dan penduduk setempat. Pada saya, program seumpama ini merupakan satu program yang sangat baik untuk membina jalinan di antara jabatan-jabatan kerajaan, pemimpin-pemimpin dan juga rakyat setempat. Kerana dengan program-program seumpama inilah kita dapat menyelami. Kami sebagai pemimpin dapat menyelami keadaan rakyat sebenarnya. Saya amat terharu dan amat ucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran pihak RTM serta badan-badan kerajaan untuk bekerjasama datang menjayakan program kami. Amat berterima kasih di atas kehadiran semua. Alhamdulillah, sebab ini pertama kalilah RTM bersama Maritim, Eskom datang ke kampung secara ramai-ramai. Jadi sebagai penduduk kampung saya sangat gembira dan yang paling menyeronokkan saya sangat teruja berjumpa dengan orang RTM sebenarnya. Sebab saya selalu dengar di radio, tapi ini hari saya nampak. Seramai 76 asnaf telah menerima sumbangan barangan keperluan harian, bakul berbuka puasa dan wang tunai dalam majlis berkenaan. Terdahulu acara pelepasan program jelajah RTM ke Kampung Nunuyan Laut ini disempurnakan Panglima Wilayah Laut 2 TLDM Sandakan, Datuk Roslan Muhammad Yunus di Pangkalan Mawila 2. Seramai 4 penerima dalam kawasan Dun Lumadan Beaufort menerima kunci rumah di bawah program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT. Mereka adalah Musa Pilah, 53 tahun dari Kampung Suasa, Kipli Andu, 53 tahun dari Kampung Lago, Johari Husin, 47 tahun dari Kampung Karangan dan Safia Pungut, 32 tahun dari Kampung Pulai Manang. Adun Lumadan Ruslan Muharam kata pihaknya telah memohon PPRT setiap tahun kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah bagi membantu penduduk golongan B40 memiliki kediaman selesa. Kita sedia maklum memang B40 dan memang mempunyai kesukaran untuk membina rumah yang lebih selesa dan juga beliau mempunyai anak UQ dan sudah tentu menjadi satu keutamaan kita lah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyerahkan kunci rumah kepada Musa Pilah di Kampung Suasa Beaufort. Sementara itu, para penerima yang ditemui menzahirkan rasa syukur dan terharu kerana akhirnya berpeluang memiliki kediaman sendiri. Untuk Menara Ju N34 Lumadan, barulah saya mendapat apa yang saya impikan selama ini. Saya mula-mula memohon benda ini daripada banyak kali saya memohon, tetapi semua yang orang cakap tidak ada hasil. Tetapi bila YB kita campur tangan untuk menolong saya, inilah yang hasilnya. Cepatlah. Alhamdulillah lah. Dia dapat bantu kami. Terima kasih lah. Anak dia yang datang habis dia sibuk juga kan. Anak dia yang datang sini urus. Syukurlah, alhamdulillah. Terima kasih semua. Cukup selesa. Terima kasih. Itu saya yang dapat. Susah bercakap. Terima kasih. Gembira kita, sangat-sangat gembira. Habis untuk anak-anak kan susah kalau tidak rumah. Jadi ini hanya untuk anak-anak saja. Ucapan terima kasih kepada Haji YB sebab tolong applykan rumah. Terima kasih sangat. Menurut Ruslan, setiap tahun Dun Lumadan diberi 4 buah rumah PPRT dengan kos pembinaan mencecah RM63,000 setiap satu. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Teruskan bersama Berita Wilayah untuk info dalam negeri. Kembali bersama Sahih. Silakan, Sahih. Terima kasih, Anne.